Allah Subhanahu wa taala membukakan ayat dengan mengatakan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar, sudah mendengar kata-kata wanita yang datang dan berdebat dengan kamu mengenai suaminya. Jadi Al-Quran tidak turun untuk memberitahukan wanita ini takutlah kepada Allah dan menunjukkan rasa hormat kepada Nabi. Awasi diri kamu. Ini Rasulullah. Anda tahu kan di tempat lain Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kamu lebih baik sedar, lebih baik tahu ini adalah Rasulullah di antara kamu. Tapi bukan di sini nampaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah mendengar kata-kata si dia yang berdebat, yang berhujah dengan kamu mengenai suaminya. Watashtaki ilallah, satu titik di mana dia menjadi sangat kecewa dengan Nabi SAW. Wanita ini lepas tu menadahkan tangannya dan dia mendongak ke arah langit dan dia berkata, Ya Allah, masukkanlah beberapa perkataan ke dalam mulut Rasulmu. Itulah yang dia katakan, masukkan beberapa perkataan ke dalam mulut Rasulmu. Kerana beliau tidak mempunyai jawapan untuk aku. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat ini. Dan Nabi SAW mula bercakap, mula membacakan Al-Quran ini. Dan beliau berkata, Allah telah mendengar ucapan, aduan, komplain, kata-kata si dia yang mengadu kepada kamu tentang suaminya. Dan dia berdoa kepada Allah, watashtaki ilallah, dan dia mengadukannya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan selama ini tentang dialog yang kamu berdua sedang lakukan. Bukan hanya orang-orang yang berdiri di sekitar Nabi SAW terkejut. Macam mana wanita ini boleh bercakap seperti ini? Malah orang ramai mendengar dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sedang mendengar dialog ini. Innallaha sami'un basir. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Dia yang Maha melihat. Okey, sekarang pelajaran pertama yang kita pelajari di sini dari Allah Subhanahu wa taala sendiri ialah ketika seseorang berada dalam masalah dan ketika seorang berada dalam keadaan yang terdesak sangat dan mereka datang kepada anda memintakan pertolongan. Walaupun mereka menaikkan suara mereka atau mereka berdebat dengan kamu ke, berhujah dengan kamu ke kerana mereka berada dalam keadaan yang sangat teruk ni, kamu sebenarnya tidak sepatutnya marah. Beraninya kamu bercakap dengan aku macam ni. Tunjukkanlah rasa hormat. Tak, sekiranya Allah Azza wa Jalla benar-benar mengabaikan kenyataan itu bahawa salah seorang yang beriman berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama tentang siapa di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya di suratul Baqarah. Am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Di suratul Baqarah, dia Subhanahu wa taala berkata, adakah kamu akan menyoalkan rasul kamu seperti mereka yang sebelum kamu soal utusan mereka, Musa? Dan sesiapa yang berani melakukan itu, bagaimana dia Subhanahu wa taala mengatakannya? Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Siapa saja yang menggantikan iman mereka dengan ketidakpercayaan sama sekali dengan kufur telah pergi jauh. Bermaksud mereka telah jauh pergi sesat hanyut. Menyoalkan atau mempertikaikan rasul kamu sama seperti sesat, meninggalkan Islam terus. Okey, tapi bukankah wanita ini sedang menyoal? Dia sedang menyoal, dia sedang berhujah, berdebat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengecualian ketika seseorang dalam keadaan yang sangat-sangat putus asa, semasa seseorang sedang amat terluka dan mereka datang untuk mencarikan kelegaan, maka Allah Azza wa Jalla berbelas kasihan kepada mereka dan Dia Subhanahu wa taala tidak memperlakukan mereka dengan cara yang sama anda akan memperlakukan orang lain yang hanya berlaku sombong dan menjengkelkan. Dengan kata lain, ketika kita berurusan dengan orang, kadang-kadang orang jadi marah. Tapi sebelum anda mengatakan beraninya kamu marah, pelajaran pertama di sini adalah pertamanya, kamu kena faham. Adakah kekecewaan ini kerana mereka sombong? Adakah kekecewaan ini kerana mereka penuh dengan rasa megah tentang diri mereka sendiri, belagak? Atau adakah ini kecewa kerana kesakitan yang tulen? Adakah mereka mengalami kesakitan atau luka atau kesukaran yang membuat mereka menangis, membuatkan mereka kecewa? Dan sekiranya demikian, anda harus mengabaikan peningkatan suara mereka. Anda mesti mengabaikan nada mereka. Dan anda harus bersimpati dengan kesakitan dan kesukaran yang mereka sedang alami. Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kenyataan itu bahawa dia sedang berdebat dengan Rasulnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Subhanahu wa taala berkata, aku mendengar panggilannya, aku mendengar dia mengeluh dengan kamu.
komplain dengan kamu dan aku telah mendengarkan keseluruhan dialog. Orang lain berdiri di situ dan duduk di situ akan seperti, beraninya dia bercakap macam tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah mendengarkan semuanya. Aku telah mendengarkan kesemuanya. Dan sekarang tindak balas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Subhanahu Wa Taala berkata, allazina yuzahiruna minkum min nisaihim, mereka yang akan mengatakan perkara itu kepada wanita mereka, kepada isteri-isteri mereka, jika kamu pernah mengatakan sesuatu seperti itu, kau macam ibu aku. Perkara pertama yang Allah katakan, mahunna ummahatihim, mereka bukan ibu mereka, mereka bukan mak mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, ibu mereka, mak mereka adalah orang tak lain tak bukan yang melahirkan mereka. Sekarang itu bukan rocket science, bukan benda susah nak faham. Semua orang sudah tahu, semua orang sudah faham bahawa ibu kamu, mak kamu, satu-satunya orang yang melahirkan kamu. Dan orang yang mengatakannya juga tahu itu. Tapi hakikatnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkeras untuk mengatakannya seperti ini. By the way, sesiapa di antara kamu yang mengatakan perkara kosong seperti itu, yang tak masuk akal, nombor satu. Dan lepas itu, kamu sudah mempunyai ibu, orang yang melahirkan kamu. Ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala memarahi. Tapi bukan kepada wanita itu, tapi laki yang mengatakan sesuatu dengan sikap sombong. Kerana mereka merasa, aku tak ada mood sekarang. Jadi aku akan katakan ikut suka hati aku je. Dan keluarkan kata-kata yang buruk. Dan Allah SWT tegas dan keras kepada mereka dan berkata, mereka bukan ibu mereka. Dan kemudian dia SWT tidak berhenti di situ. Dia SWT berkata lagi, wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura. Dan mereka yang mengatakan sesuatu yang keji, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak boleh diterima langsung. Ini adalah jenis ucapan yang tidak dapat diterima. Dan ini adalah keterangan palsu. Allah Subhanahu Wa Taala amat tersinggung dengan perkara ini. Kerana ada banyak sebab. Tapi saya akan berkongsi dengan anda dengan beberapa sebab. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan perkara-perkara tertentu suci. Dan salah satu perkara yang suci adalah kaum ibu. Surah An-Nisa, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Sedah akan Allah dan sedah akan rahim ibu. Ibu adalah suci. Jadi bila-bila masa perkataan ibu atau emak digunakan dengan cara yang kotor atau dengan cara untuk bergaduh atau dengan cara seseorang menggunakan bahasa kotor dan jijik, maka mereka bukan hanya melakukan jenayah terhadap orang lain yang mereka sedang maki atau seseorang yang mereka panggil ibu mereka atau lain-lain. Mereka telah melakukan jenayah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahim ibu itu suci. Beraninya kamu menggunakan kata ibu atau mak dengan cara itu, beraninya kamu. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Okey, sekarang saya tidak perlu membuatkan senarai. Anda semua tinggal di Amerika dan orang yang menonton di internet tahu bagaimana internet zaman sekarang ni. Di dalam setiap budaya di dunia, syaitan adalah syaitan yang sama. Syaitan boleh cakap bahasa Jepun. Syaitan boleh cakap bahasa Punjabi. Dan syaitan boleh cakap bahasa Inggeris. Melayu juga pun. Ini adalah syaitan yang sama. Makanannya boleh berbeza. Dan budaya boleh berbeza. Syaitan adalah sama. Dan syaitan tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahim ibu itu suci. Dan inilah sebabnya mengapa anda dapati dalam hampir setiap bahasa, salah satu perkataan yang paling banyak disalahgunakan adalah mak atau mother, ibu, kan? Dalam setiap budaya. Kenapa begitu? Budaya berbeza. Jadi bahasa lucah mereka patut juga berbeza, kan? Tidak, sama je. Kenapa? Sebab syaitan sama. Syaitannya sama. Dan by the way, orang yang tidak pedulikan akan rahim ibu itu tidak menghiraukan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Azza wa Jal menjadikan perkataan ini, keibuan ini, ia berasal dari rahim, yang merupakan raham. Dan dalam hadis Qudsi, dia Subhanahu Wa Taala berkatakan, samaituka bismi, aku menamakan kamu Raham dengan nama aku sendiri Ar-Rahman. Oleh itu berhati-hatilah apabila anda mengatakan sesuatu seperti itu. Tetapi Alhamdulillah, kita tidak mengatakannya lagi. Saya tak tahulah orang yang tak betul ke atau seseorang yang gaduh dengan isteri mereka, mereka akan berkata, kau macam ibu aku dari sekarang. Tidak ada yang melakukannya lagi, kan? Ia sudah mati. Sudah hilang semenjak 1400 tahun dahulu. Subhanallah.